Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5 So hari ini cikgu nak sambung soalan percubaan SPM 2021 untuk tajuk penakkulan matematik. So dekat sini cikgu ada 5 negeri yang cikgu nak bincang. Okey, so cikgu akan bincang satu persatu lah. Okey, so kita start dengan negeri Pahang dulu. Okey, tulis kontra positif bagi pernyataan berikut. So dekat sini dia ada perkataan kontra positif. So pelajar kena tahulah kontra positif. Okey, seterusnya nyatakan sama ada kontra positif tersebut benar atau palsu. Okey, so first kali kita kena tulis kontra positif. So kita diberi satu pernyataan dekat sini lah. Okey, sebelum tu cikgu recall balik cikgu recall balik apa yang pelajar patut tahulah. Okey, yang pertama sekali implikasi. So implikasi. So implikasi ni P mengakibatkan Q So jika P maka Q macam tu lah. Okey, P mengakibatkan Q. Okey, yang kedua pelajar kena tahu akas lah. Okey, akas ni songsangan daripada implikasi. Okey, Q mengakibatkan P. Okey, dan seterusnya kita ada songsangan. Okey, songsangan. Okey, songsangan ni kita ambil daripada implikasi maksudnya bukan. Okey, so cikgu guna term kat sini bukan P mengakibatkan bukan Q. Okey, dan seterusnya yang untuk soalan kita ni kontra positif. So kontra positif. Okey, kontra positif ni kita ambil daripada akas maksudnya bukan Q mengakibatkan bukan P. So nota ni kena ada dalam kepala pelajar lah. Okey, untuk kita jawab soalan penakkulan matematik. Okey, so kita tengok dekat sini. Dia minta kita tulis kontra positif. Okey, bagi pernyataan berikut. So dekat sini kita ada satu pernyataan So pernyataan yang pertama ni, jika 64 ialah gandaan 4. So yang ni adalah P. So maka 64 ialah gandaan bagi 12. So ni adalah Q. Okey, so kita tengok formula yang kita ada dekat atas tu lah. So kontra positif ni kita menafikan kita ambil daripada menafikan Q menyebabkan P. So dekat sini 64 ialah gandaan 12. So kalau kita nafikan dia, okey, 64. So cikgu tulis dekat bawah ni je lah. Okey, 64 bukan gandaan bagi 12. Okey, maka 64 bukan gandaan bagi 4. Okey, so kita menafikan dia. Kita ambil ayat ni, menafikan dia So bila kita dah listkan dia, kita nak state dia benar atau palsu. Okey, untuk benar atau palsu kita kena rujuk jadual lah. Itu rujuk jadual Okey, ni jadual yang ada dalam buku teks lah. Okey, jadual yang ada dalam buku teks. So kita tengok kontra positif dekat sini. Okey, kalau statement yang pertama ni benar, okey, statement yang kedua benar, so kontra positif tu benar lah. Okey, statement yang pertama benar, yang kedua palsu, dia adalah palsu. Okey, statement yang pertama palsu, statement yang kedua benar, dia adalah benar, dan kalau kedua-dua palsu, dia adalah benar lah. Okey, so kita tengok soalan. Okey, so kita tengok soalan 64 bukan gandaan bagi 12. Okey, ni benar ke palsu? So kalau kita tengok sifir 12 takkan dapat 64 lah.
Okey, ataupun pelajar boleh bahagi je lah 64 bahagi dengan 12. So kita akan ada 5, so 60, so ada baki 4. So 64 bukan gandaan bagi 12. Ni statement ni benar. So cikgu conteng kat sini boleh benar. Okey. Statement yang kedua, 64 bukan gandaan bagi 4. 64. So kalau 64 dibahagi dengan 4, so 2. So ada baki, so 26. So 64 bukan gandaan bagi 4. So yang ni adalah palsu. Palsu sebab 64 tu ialah gandaan bagi 4 lah. Okey, so yang depan benar, yang belakang dia palsu. So kita rujuk semula jadual. Okey, so yang tadi jadual tadi depan benar, belakang palsu. So kontrapositif dia adalah palsu. Okey, jadi jawapan dia palsu lah. Palsu So cikgu conteng lagi. Minta maaf penuh dekat sini. So penyataan dekat sini bila kita dah buat kontrapositif, so kita nyatakan dia palsu. So cikgu tulis kat sini palsu. Palsu. Okey, sepatutnya kita kena jawab di ruang jawapan di ruang jawapan lah yang disediakan. Okey, so settle untuk soalan A. Okey, soalan B. Okey, so kita pergi kepada soalan B. Lengkapkan premis 2 untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah. Okey, so pelajar dah tahu Okey, so kalau hujah tu dia ada 3 bentuk lah. Okey, so dekat sini kita tengok jika dan maka dekat sini Kalau ada perkataan jika dan maka, so ni adalah bentuk yang kedua lah, bentuk yang kedua. Okey, so kita nak lengkapkan dia. Jika n sama dengan 1, maka y sama dengan x kuasa n tambah 4 ialah persamaan linear. Okey, kita tahu persamaan linear n dia 1 lah. Okey, dalam 2 pemboleh ubah. So dekat sini dia kata n tak sama dengan 1. So n ni tak sama dengan 1. So bila tak sama dengan 1, macam mana kita nak jawab? Pelajar. Okey, pelajar boleh pause dulu. Pelajar boleh cuba. Okey, so sekarang ni n tak sama dengan 1 lah. Jadi kita ambil balik statement ni. Dan ambil balik y sama dengan x kuasa n tambah 4. So kalau dia 1, dia adalah persamaan linear. Okey, so kalau dia bukan 1, bukan persamaan linear So kita tulis balik bukan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Okey, 2 pemboleh ubah. Okey, so settle untuk soalan ni Okey, so cikgu nak sambung juga sikit statement dekat sini hujah deduktif sah dan munasabah. Okey, ada sedikit nota untuk pelajar. Okey, so tadi kita bincang hujah deduktif hujah deduktif dia ada sah, sah, dia ada munasabah, tak munasabah, dan dia ada tidak sah. Apa dia hujah yang sah? Okey, apabila salah satu premis boleh jadi palsu. Okey, tetapi kesimpulan dia benar lah. Kesimpulan dia benar dan mengikut struktur penghujahan yang betul. Okey, yang munasabah, hujah munasabah apabila kedua-dua premis tu benar dan kesimpulan benar. Jadi bila semua statement tu benar, baru kita kata hujah tu munasabah. Okey, apabila premis nombor 1 tu hujah premis dia palsu. Okey, sekejap Okey, hujah sah. Okey, apabila satu premis boleh jadi palsu tetapi kesimpulan dia benar, so kita kata dia sah lah. Okey, so ni nota untuk pelajar. Okey, so settle yang tadi
Okey, sah dan munasabah. So pelajar kena faham betul-betul lah. Okey, seterusnya tulis akas bagi implikasi yang berikut. So akas dia apa dia? Tadi nota kita terbalik daripada implikasi. So kita dah ada implikasi yang kat depan ni jika. Okey, jika kita ada marker kat sini ni P, ni Q. Okey, so bila akas kita terbalikkan dia lah. Kita terbalikkan dia. So jika kita ambil yang Q dulu jika Q maka P lah. So pelajar kena tulis penuh jika poligon itu ialah sebuah sisi 4. Okey, so maka hasil tambah sudut pedalaman sebuah poligon ialah 360 darjah. So kita tahu bila sisi 4 tu hasil tambah sudut pedalaman dia adalah 360 darjah. Jadi akas ni so benar. Okey, so settle untuk soalan ni. Mudah sangat-sangat Okey. So kita sambung kepada set soalan negeri Johor lah. Okey. Bina satu implikasi yang sesuai. Okey, untuk pasangan implikasi yang berikut. Okey, so senang untuk soalan negeri Johor ni. So bila dia minta kita tulis implikasi, so macam mana kita nak tulis? So dekat sini pelajar tengok jika dekat sini maka. Okey, so bila kita nak jadikan dia satu implikasi, so dekat tengah-tengah dia mesti jika dan hanya jika lah. Jika dan hanya jika. Okey, so kita salin balik yang bawah ni lah. Kita salin balik. So cikgu tulis. So 20% daripada 30. 20% daripada 30 ialah 6. Okey, jika dan hanya jika 0.2 darab 30 sama dengan 60. Okey, so settle dekat situ. Okey, so dah settle untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Tulis premis 2 bagi hujah deduktif berikut. Okey, so kita tengok hujah dia dah ada 3 bentuk pelajar So bila ada perkataan semua dekat sini ni. Ni semua ni. Semua. So ni kita tahu dia bentuk satu lah, bentuk yang pertama lah. Okey, tu pelajar kena tahu. Okey, semua gandaan 3 ialah nombor ganjil. Okey, gandaan 3 nombor ganjil. So kita tahu 3, 6, 9, 12. So adakah dia semua nombor ganjil? Tidak So statement yang pertama ni kita tahu dia salah. Okey, so statement yang pertama ni salah ataupun palsu lah, senang cerita. Statement yang pertama ni palsu. Okey, so pelajar kena tahu. So bila dia palsu, dia tidak munasabah lah. Tidak munasabah. Nota kita tadi bila pernyataan yang pertama palsu, tidak munasabah. Okey, bila tidak munasabah, kita kena nyatakan sebab dia. Kita tengok pada soalan lah. Okey, semua gandaan 3 ialah nombor ganjil, 5 ialah nombor ganjil. So nombor ganjil dia keluar 2 kali So yang ni nombor ganjil, so yang ni nombor ganjil. So kita potong lah nombor ganjil. So kita ambil balik dekat atas dia. So 15 ialah gandaan 3 Ni jawapan dia.
15. Okey, ialah gandaan 3. Okey, so yang statement yang keluar 2 kali, pelajar biasakan potonglah dan kita salin balik apa yang tinggal. Okey, seterusnya tentukan sama ada hujah deduktif adalah sah, tadi kita dah bincang, dan munasabah atau tidak. So dekat sini kita tahu statement yang pertama ni palsu. So dia kita tahu dah tidak munasabah. Tidak munasabah. So kita kena nyatakanlah sebab apa. Okey. So dekat sini dia tentukan sama ada hujah deduktif adalah sah dan munasabah. Okey, kita tengok balik nota tadi. Okey, so ni nota tadi sah. Okey, hujah tu sah. Okey, apabila salah satu premis palsu tetapi kesimpulan dia benar. So dia sah. So dekat sini dia sah lah. Sah dan tidak munasabah. Tidak munasabah. Okey, so tidak munasabah kena nyatakan sebab dia lah. Okey, mesti nyatakan sebab dia. So sebab dia kenapa tidak munasabah? So bukan semua nombor ganjil ialah bukan semua, kena nyatakan sebab lah. Okey. Bukan semua gandaan 3 ialah nombor ganjil. Okey, so settle untuk soalan daripada negeri Johor. Okey, so soalan yang menarik soalan yang menarik untuk KSSM lah. Untuk KSSM. Okey, so settle negeri Johor. Okey, seterusnya kita pergi kepada negeri Kedah. Okey, soalan negeri Kedah. Okey, cikgu kecilkan sikit supaya nampak semua. Okey, Rajah Lapar menunjukkan corak yang dibina oleh sekumpulan murid dengan menggunakan beberapa batang mancis. So kita ada berapa batang mancis? 4 batang mancis. So kat sini ada 4 batang. So dekat sini ada berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang. So yang ni 3, 6, 7, 8, 9, 10 batang. Okey, cari bilangan batang mancis yang diperlukan untuk membina corak keempat dan corak kelima. Okey, seterusnya bina satu kesimpulan umum. Okey, dia nak satu kesimpulan umum. So first kali kita tengok corak yang pertama. Ni dia nak corak keempat kan. So corak pertama. Okey, corak pertama kita tahu dia 4. Okey, corak yang kedua kita tahu dia 7. So corak yang ketiga kita tahu dia 10. Okey, dekat sini kita boleh nampak pattern dia dekat sini. So cikgu buat warna lain lah. So kita tengok macam mana 4 jadi 7. So tambah 3. Betul pelajar 7 tambah 3. So jadi 10. So kita tahu pattern dia. Okey, so dekat sini kita ambil 3 lah. Okey, so sekarang ni macam mana 3 ni jadi 4? Okey, dia sebenarnya dia ada corak dia lah. Okey, so cikgu tambah yang nilai yang sama ni. Cikgu gantikan dia, cikgu tambah satu unknown maksudnya 3 darab dengan n. So macam mana jadi 4? So tambah 1. Okey, so n ni 1 lah. 3 darab 1 3 tambah 1 4. So ni pattern yang pertama. So pattern yang kedua sama juga So 3n tambah 1 juga. Tapi n ni dia jadi 2 lah. 3 darab 2 6. So 6 tambah 1 7. So pattern dia kita dah nampak macam tu. Okey, so yang seterusnya 3n tambah 1 juga. So dekat sini ni n dia 1 lah. Ni n dia 2. So ni n dia 3. Betul 3 9 tambah 1 10. So corak pattern yang keempat.
So kita tahu pattern yang keempat mesti tambah 3 jugalah, jadi 13. Betul So 13 maksudnya 3n tambah 1. So n sama dengan 4. So 3, 4, 12 tambah 1, 13. So corak yang keempat ni ada 13 lidi. So corak yang kelima tambah 3 juga, 16. So 3n tambah 1. So n sama dengan 5. So soalan dia cari bilangan mancis untuk corak yang keempat. So corak yang keempat kita dapat jawapan dia. So corak 4. So pelajar akan dapat 13. So corak 5. So pelajar akan dapat 16 lah. Okey, 2 markah kan. Okey, lagi satu, buat satu kesimpulan umum. So kita dah dapat pattern dia dekat situ, kita dah dapat. So kita boleh tulis lah 3n tambah 1. So kena nyatakan lah n tu berapa. 1, 2, 3. So 4. So dan seterusnya lah. Titik mesti ada 3. Okey, 3 menunjukkan dia ada sambungan dia seterusnya. So dekat sini 1 markah. So dekat sini pun 1 markah. Okey, so settle untuk soalan daripada negeri Kedah. Okey, cikgu nak sambung soalan daripada negeri Selangor. Okey, so Selangor ni pelajar boleh jawab lah. Okey, pelajar boleh pause, pelajar boleh jawab. So yang ni pelajar hanya perlu tahu penggunaan pengkuantiti lah. Okey, sebilangan ataupun semualah. Okey, so nak jadikan dia pernyataan benar. So dekat sini pelajar boleh cuba Okey, so premis 2 untuk melengkapkan hujah. So hujah ni bentuk yang kedua jika maka ni. Okey, seterusnya akas tadi kita dah bincang. So kita terbalikkan dia. Okey, so cikgu nak sambung soalan seterusnya daripada negeri Kelantan. Okey, so soalan ni menarik Tentukan sama ada hujah berikut sah atau tidak. So sah ni maksudnya macam mana? Salah satu dia palsu, kesimpulan dia benar Okey, semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Betul ke? Ni salah ni. Ni palsu ni. Palsu. Sebab nombor perdana ni dia start dengan 2, 3. So 5 dan seterusnya. So pernyataan yang pertama ni palsu. So palsu dia sah. Okey. Tentukan sama ada munasabah atau tidak munasabah. So kita tahu tidak munasabah. Tidak munasabah. Kita tahu automatik statement yang pertama ni palsu, dia tidak munasabah. Bila tidak munasabah, pelajar kena nyatakan sebab dia Okey, 3 ialah nombor perdana. So 3 ialah nombor ganjil. So kesimpulan dia benar kan? So kesimpulan dia benar, dia adalah sah. Sah dan tidak munasabah. Tidak munasabah. So bila tidak munasabah, dia kena nyatakan sebab. Mesti nyatakan sebab. Kenapa tidak munasabah? Okey, bukan semua nombor perdana ialah nombor ganjil lah. Bukan semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Ialah nombor ganjil. Mudah sangat-sangat. Okey, so sambung seterusnya. Okey, rasanya soalan ni ada sedikit ralat lah. Sedikit ralat. So cikgu betulkan sikit Okey, so cikgu betulkan. Cikgu potong lah yang ni. Cikgu potong Okey, so soalan ni sebenarnya dia minta kita tulis kontrapositif. Okey, bagi implikasi dan seterusnya nyatakan benar atau palsu benar atau palsu. Okey, so kita tengok yang pertama. So kontrapositif tadi pelajar dah tahu dah daripada soalan yang pertama tadi. Kontrapositif. So dekat sini P, dekat sini
Q. Kontrapositif apa dia? Bukan Q. Mengakibatkan bukan P. So kita nafikan yang Q dulu. Okey, so kita nafikan yang Q. Dia tulis apa kat sini? A tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. So kita terbalikkan dia. A ni tidak boleh, so dia jadi boleh lah. A boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, maka A bukan. So kita menafikan yang ni. A ialah nombor ganjil kan. So A bukan nombor ganjil. Okey, so bila kita tengok A boleh dibahagi tepat dengan 2, so maka A bukan nombor ganjil. So kita tengok statement P dan Q dia lah. P dan Q dia. So kita rujuk balik jadual. Okey, so pelajar kena biasakan dengan statement dekat sini, dengan jadual dia. Okey, pelajar kena ada lah. Kena ada. So kalau pernyataan pertama benar, yang kedua benar, so kontrapositif dia benar. Yang ni pelajar kena tahulah. Okey, so kalau ada benar palsu, palsu, palsu benar, benar, palsu palsu adalah benar. So ada satu je yang palsu. Apabila statement yang kedua dia palsu, dia jadi palsu lah. Okey, so statement ni kita boleh kata A boleh dibahagi tepat dengan 2. So bila boleh dibahagi tepat dengan 2 ni adalah nombor genap. Nombor genap. Okey, maka A bukan nombor ganjil. Betul lah. Ni statement ni betul lah. Ni statement dia benar. So kalau dia tanya benar atau palsu, so statement ni adalah benar. Okey, so rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ni. Okey, cikgu harap video cikgu membantu. Pelajar boleh komen, boleh like dan boleh subscribe di channel cikgu. So itu saja daripada cikgu untuk hari ni. Semoga pelajar terus cemerlang. Assalamualaikum.